A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita sama-sama dapat menjalankan aktiviti seharian kita di atas muka bumi Allah ini. Semoga Allah sentiasa merahmati dan mengampuni kita semua. Dan saya harap kamu semua di waktu PKP ini dalam sentiasa keadaan yang sihat walafiat, ceria dan happy-happy selalu. Okey, baik. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 3. Kita lihat di sini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang bidang akidah dengan tajuk Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Tajuk Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Baik, untuk standard kandungan kita pada kali ini ialah kita akan merumuskan konsep nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim serta mengaplikasikan dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Maknanya kita akan belajar dan merumuskan konsep nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim serta mengaplikasikan dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Manakala standard pembelajaran kita pertama sekali menyatakan pengertian nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Yang kedua membaca dalil naqli dan artinya. Okey, untuk kita ulang balik, nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim ni ada sebanyak 99 nama Al-Asma'ul Husna. Tapi untuk kali ini kita akan fokus belajar tentang nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Yang kedua, kita membaca dalil naqli dan artinya. Okey, seterusnya, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama menyebut pengertian nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim dengan betul dan tepat. Okey, yang pertama murid-murid kamu semua insya-Allah selepas ini dapat menyebut apakah pengertian nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Yang kedua, membaca dalil naqli dan artinya dengan betul dan lancar. Yang kedua, kamu boleh membaca dalil naqli dan artinya dengan betul dan lancar. Okey, kita lihat dalam buku teks pendidikan Islam tahun 3. Kamu buka muka surat 65. Okey, bidang akidah. Buka surat 65. Bidang akidah memfokuskan kepada tajuk berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun iman. Ia diharapkan dapat menjadi benteng dalam kehidupan seharian serta asas dalam tindakan. Okey, kali ini kita masuk unit yang pertama, Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Unit yang pertama, Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, kita tengok gambar pameran keajaiban dunia. Okey, gambar yang pertama ni gambar apa ni? Cuba kamu sebut gambar apa? Okey. Ini adalah gambar galaksi. Apakah itu galaksi? Galaksi ialah gugusan planet-planet yang terdapat gugusan planet-planet yang membentuk satu galaksi. Kalau kita bumi berada dalam galaksi Bima Sakti. Okey, yang kedua, ini apa?
Ini adalah gambar kejadian bulan gerhana bulan. Seterusnya gambar apa ni? Ini agak gambar gunung berapi. Seterusnya adalah gambar meteor. Gambar meteor. Nanti kamu cari dalam Google macam mana. Ataupun kamu tanya ibu bapa kamu, abang-abang, kakak-kakak kamu bagaimana terjadinya meteor ni. Seterusnya gambar kilat, gambar petir. Alright. Okey, kita lihat muka surat 66. Teliti dan fikirkan pameran keajaiban dunia. Yang Ustaz gambar yang Ustaz sebut tadi, ada gambar gunung berapi, ada gambar gerhana matahari, ada gambar aurora. Apa itu aurora? Aurora ialah fenomena berupa cahaya terang yang kelihatan di langit pada malam hari, berbentuk jalur atau tirai yang biasanya berwarna merah, hijau atau ungu. Kamu boleh cari dalam internet. Cuba kamu buka YouTube, kamu type aurora. Okey, tengok. Murid yang pertama bertanya, subhanallah, hebatnya. Maknanya kejadian gunung berapi, kejadian matahari, gerhana bulan, kejadian galaksi aurora ni hebat. Murid ni kata, hebat. Agak-agak siapa yang buat? Manusia yang buat? Ataupun terjadi sendiri? Kan? Lepas tu murid ni pun tanya juga, betapa bijaksananya pencipta alam ini. Kan? Tujuan gunung berapi ni untuk apa? Tujuan gerhana matahari ni, galaksi aurora ni, maknanya pasti ada sebab. Betapa bijaksananya pencipta alam ini. Nak buat fenomena alam ni bukannya senang. Kalau senang dah lama manusia buat. Dan siapa boleh halang gunung berapi daripada meletus? Okay, lihat muka surat 67. Teliti dan faham. Yang pertama, apakah arti al-alim? Apakah arti al-alim? Al-alim berarti maha mengetahui. Okay, sebut sekali lagi, sebut 3 kali. Apakah arti al-alim? Al-alim berarti maha mengetahui. Al-alim berarti maha mengetahui. Al-alim berarti maha mengetahui. Apakah maksud Allah al-alim? Okey, nama Allah al-alim bermaksud Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah al-alim bermaksud, al-alim itu bermaksud Allah itu maha mengetahui. Maksudnya apa? Maksudnya Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Satu benda pun Allah, satu benda yang paling kecil pun tak tinggal. Mesti Allah maha mengetahui. Walaupun apa yang terjadi dalam lautan paling dalam, apa yang terjadi dalam alam semesta di planet paling jauh, apa yang terjadi dalam hati manusia, kan? Kita tak tahu, kita tak boleh nak baca, kan? Apa yang terjadi dalam hati manusia, tapi Allah tahu. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti ingat Allah tu maha mengetahui. Yang kedua, Al-Hakim. Allah Al-Hakim. Apakah maksud Al-Hakim? Al-Hakim berarti maha bijaksana. Hakim, maha bijaksana. Apakah pengertian Allah Al-Hakim ni? Pertama, nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah maha bijaksana, mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Okay, Ustaz ulang balik. Al-Hakim itu maksudnya Allah maha bijaksana. Apakah maksud pengertian Al-Hakim tu? Maksudnya Allah itu maha bijaksana, mencipta dan mentadbir alam. Mencipta dan mentadbir alam. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Al-Hakim yang menciptakan alam kita ni, yang menciptakan bumi, gunung ganang, matahari, bulan, udara, hujan, lautan, dan sebagainya.
Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Kita tengok gambar tadi tu. Gunung matahari. Gunung matahari pula. Gerhana matahari, gunung berapi, pasti ada hikmah, faedah dan tujuannya. Apa tujuan gunung berapi diciptakan? Apa tujuan gerhana matahari diciptakan? Apa tujuan galaksi diciptakan? Apa tujuan aurora ni diciptakan? Pasti ada hikmah, faedah dan tujuannya. Bukan saja-saja. Pasti ada. Itu yang nak kita kena kaji nanti. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 68. Okey, lihat muka surat 68. Teliti dan faham dalil nakli nama Allah Al-Alim. Okey, kita tengok bawah ni, apakah maksud dalil nakli? Dalil nakli lah dalil yang diperolehi, didapati daripada nas Al-Quran atau hadis. Dalil nakli ni apa-apa sahaja dalil yang kita dapat atau kita perolehi atau kita ambil daripada Al-Quran dan hadis. Itu namanya dalil nakli. Apa dia? Itu namanya dalil nakli. Kita tengok perbualan murid ni antara dengan ustazahnya. Yang pertama, apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat sebentar tadi? Okey, apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat sebentar tadi? Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingan. Memang ada bukti tiada tandingan. Cuba kita tengok kejadian gunung berapi. Pernah tengok lahar gunung berapi? Kita tengoklah, kita ambil contoh kereta kebal lah. Alat peperangan kereta kebal yang paling canggih, paling hebat dibuat, boleh tahan, yang walaupun boleh tahan peluru besar bom nuklear pun, tapi kalau kena dilanggar dengan lahar gunung berapi pun tak boleh nak tahan. Betul tak? Siapa yang boleh lawan lahar gunung berapi? Okey, yang ketiga, betul murid-murid, ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza daripada manusia. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Ilmu dan kebijaksanaan Allah berbeza daripada manusia, sangat-sangat berbeza. Allah adalah pencipta manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, memang terbatas. Contohlah kalau kita ambil siapa yang paling pandai, katalah profesor-profesor ke, doktor-doktor ke, terbatas. Bukan semua benda dia tahu buat, kalau profesor serba tahu dia pandai, nak buat laptop ni belum tentu dia pandai, nak repair laptop belum tentu dia pandai, makna masing-masing. Katalah ustaz ni pun pandai, pandai mengajar kamu, nanti nak kereta rosak pun paksa jumpa mekanik. Makna masing-masing ada ilmu tapi terbatas, perlu kepada orang lain. Sedangkan Allah SWT yang Maha mengetahui dan bijaksana tidak memerlukan manusia sangat. Memang sangat tidak langsung memerlukan manusia. Manusia yang memerlukan Allah SWT. Okey, yang keempat, ustazah, apakah dalil nakli Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Tengok sini firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu alimun hakim. Ustaz usahkan sikit. Apakah dalil nakli Allah, nama-nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Iaitu daripada surah An-Nisa ayat 4. Ingat, surah An-Nisa ayat 4. Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa ayat 4 yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam Al-Quran ada ayat ini, Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okay, baik. Seterusnya kita tengok muka surat 69. Lihat muka surat 69. Okey, apakah kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Hakim?
apakah kesan pada manusia, kepada kita apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim ni. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Yang pertama kita akan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah tentu kita akan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti solat, puasa, menunaikan zakat, berbuat baik dan sebagainya. Okey, apa poin dia? Kita akan melipat gandakan amalan kerana kita tahu bahawa Allah tu Maha mengetahui. Kalau di tempat tersembunyi orang tak ada pun, kita macam contohlah kita solat. Kita solat kalau di depan orang macam masjid mungkin kita rajin mana. Kalau tak nampak tempat yang kita solat tak ada orang pun sama juga kita buat. Yang kedua, menjauhi maksiat. Inilah menjauhi maksiat. Maknanya macam maksiat, tinggal solat dan sebagainya. Kita tengok Allah tu, kita yakin Allah tu Maha mengetahui. Orang lain tak tahu tapi Allah tak tahu. Jadi di samping yang di waktu yang lain Allah tu Maha menerima taubat. Okey, tengok yang seterusnya, berusaha meningkatkan ilmu. Ini tadi nombor 2. Okey. Yang pertama, berusaha meningkatkan ilmu. Apa kesan kita beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Hakim, Maha bijaksana. Yang pertama, berusaha meningkatkan ilmu, iaitu belajar ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ilmu yang berguna. Yang kedua, tekun dan bersungguh-sungguh. Apa maksud tekun dan bersungguh-sungguh? Kita berusaha untuk menjadi seorang Islam yang mantap. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesan kita beriman dengan Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Kita akan menjadi seorang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar dengan ujian Allah Taala. Contohnya kalau kita diuji sakit, kita tahu Allah tu Maha bijaksana, dan Allah tu Maha mengetahui. Kenapa kita sakit? Tengok gambar ni, kita sakit, pasti Allah tu Maha mengetahui. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita, yang seronok, yang tak seronok, itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada hikmahnya. Cuma kita nak sangka baik dan sabar sahaja. Yang keempat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Yang seterusnya, kita akan memelihara alam. Jadi ada 4 kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Yang pertama, berusaha meningkatkan ilmu. Yang kedua, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apakah rumusannya? Rumusan. Yang pertama, rumusan, kita hendaklah beriman dengan nama Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, dan Al-Hakim, Allah Maha bijaksana, dengan mensyukuri segala nikmat yang diberikan. Sentiasa melipat gandakan amalan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sekarang kamu buka buku aktiviti kamu, muka surat 67, 68, 69, 70. Sekarang Ustaz nak kamu buka aktiviti, buka muka surat 67 dan kamu buat semua latihan dalam buku aktiviti tersebut. Okey, muka surat 67 sehingga muka surat 70. Okey. Seterusnya muka surat 70, muka surat 70. Minda Bestari 1, lakukan aktiviti berikut bersama-sama dengan
dengarakan. Pertama, membaca dalil nakli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim serta ertinya. Apakah dalil nakli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Dari surah An-Nisa ayat 4. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Yang kedua, bersoal jawab tentang erti Al-Alim dan Al-Hakim. Okay, sekarang Ustaz nak tanya kepada kamu semua. Cuba jawab, apakah erti Al-Alim? Okey, erti Al-Alim ialah Allah maha mengetahui. Okey, seterusnya apakah erti Al-Hakim? Okey, baik. Erti Al-Hakim ialah Allah itu maha bijaksana. Okey, yang kedua, lengkapkan dialog di bawah. Siti dan Nabil, boleh kamu senaraikan kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Boleh Ustaz. Kesan yang pertama. Dan yang kedua ialah rujuk tadi. Kesan yang pertama ialah kita akan berusaha meningkatkan ilmu. Dengan berusaha meningkatkan ilmu, kita akan belajar. Caranya ialah belajar ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, tekun dan bersungguh-sungguh. Manakala kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, yang kedua ialah mentaati perintah Allah, di mana mentaati perintah Allah kita melipat gandakan amalan kita. Yang kedua, menjauhi maksiat. Dia tanya lagi, kesan yang ketiga dan keempat ialah manakala kesan yang ketiga ialah redha dengan ketentuan Allah, di mana kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Manakala kesan yang keempat, kita akan menjadi seorang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memelihara alam. Okey, bincangkan kesan beriman dengan Al-Alim dan Al-Hakim berdasarkan gambar di bawah. Okey, tengok sini. Cuba bincangkan gambar ni. Ini gambar seorang kanak-kanak yang berpakaian comot sikit. Sebelahnya adalah kanak-kanak yang berpakaian kemas. Okey. Bincangkan kesan beriman. Apakah kesan beriman? Pertama, kalau bagi Ustaz, di sinilah kita akan bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Nikmat Allah dah beri pakaian kepada kita. Nikmat Allah beri kita dapat pergi sekolah. Kita mensyukuri. Bila pergi sekolah, kita berpakaian dengan kemas. Apa lagi? Tengok di sini. Ada seorang kanak-kanak perempuan dengan seorang adik lelaki. Tengok. Apakah bincangkan kesan? Kesan kalau bagi Ustaz pula, kesan dia macam ada seorang kakak, ada seorang adik. Kan? Kalau kakak ni dia dah besar, dia dah ada ilmu. Dengan ada ilmu tu, dia mensyukuri, dia ajar adik dia pula. Maknanya dia bersyukur kepada Allah SWT kerana dia dapat ilmu, dapat belajar tinggi-tinggi. Akhirnya dia pun dia mengajar adiknya sekali mensyukuri nikmat Allah yang bagi ilmu bermanfaat kepada kita dengan mengajar orang lain. Okey, seterusnya muka surat 71, saintis muda, gerak pintar. 1. Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota badan manusia dengan tujuan tertentu. Lakukan aktiviti pemerhatian dan kenal pasti fungsi anggota badan secara berkumpulan. Ni kita tengok saja, tak buat anggota badan telinga, anggota badan mata, anggota badan gigi. Apakah fungsinya? Gigi kacip, menggigit dan memotong makanan. Gigi taring untuk menyiat makanan. Gigi geraham mengisar dan menghancurkan makanan. Okey, yang kedua, salah satu tanda keimanan kepada nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim adalah bersyukur kepada Allah yang mengurniakan anggota badan kepada manusia. Yang pertama, 1. Senaraikan cara-cara memelihara anggota badan agar kekal sihat. Senaraikan cara-cara. Apa cara-caranya? Ni tak payah buat, kita sebut saja, kita cerita je dalam video ni. Bersenam, mandi, menjaga kebersihan,
dan sebagainya. Nyatakan akibat jika kita tidak memelihara anggota badan. Mungkin badan-badan jadi gatal, badan berbau, mengganggu perasaan orang lain dan sebagainya. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, dah habis. Mana Ustaz ulang balik. Kita ulang balik unit 1, bidang akidah, Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Apakah maksud Al-Alim? Al-Alim berarti Allah itu maha mengetahui. Apakah pengertian Allah Al-Alim? Bermaksud Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Allah maha mengetahui. Tiada satu perkara pun yang Allah terlepas untuk tahui. Pasti Allah mengetahui. Yang kedua, Allah Al-Hakim. Al-Hakim berarti Allah maha bijaksana. Ustaz ulang balik. Apakah arti Al-Alim? Allah maha mengetahui. Apakah arti Al-Hakim? Allah maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Okey, apakah dalil nakli Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Ini di sini. Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi wallahu alimun hakim. Maksudnya sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apakah kesan? Ada 4 kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Yang pertama, berusaha meningkatkan ilmu. Yang kedua, mentaati perintah Allah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, rumusannya tadi kita sebut, kita hendaklah beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim dengan mensyukuri segala nikmat yang diberikan. Maknanya kita dah dapat semua nikmat, kita hendaklah bersyukur. Dengan bersyukur, kita akan sentiasa melipat gandakan amalan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi alhamdulillah itu saja untuk PDPR kita pada hari ini. Ustaz nak nanti buka muka surat buku aktiviti kamu, buat latihan muka surat 67 hingga muka surat 70. Jadi akhir sekali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.